Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kita akan adakan kelas kita dan kelas teori kita secara rakaman. So, di sini saya akan menerangkan beberapa input penting, mungkin juga untuk ujian dan juga mungkin untuk pengetahuan awak lah yang penting Dari segi teorinya, apa yang perlu kita tahu. So, saya harapkan awak dapat sesuatu daripada rakaman ini. Okey, seperti mana yang sedia maklum. Okey, baik. Untuk teori, bab pertama adalah berkenaan dengan keselamatan am. Keselamatan am ni biasanya wujud di bengkel-bengkel seperti mana yang saya dah umumkan pada kelas yang pertama. Pada pertemuan pertama kita, kenapa kita kena pakai kasut yang bersesuaian, kenapa kita kena pakai baju yang bersesuaian, kenapa kita perlu hindari barang-barang pengalih elektrik sebagai aksesori di badan kita kan mas semua tu sebab kita perlu tanggalkan sebelum kita buat pendawaian. Itu adalah semua berkaitan dengan keselamatan. Dia juga boleh menjadi antara punca-punca kemalangan yang berlaku di bengkel. Baik. Kemalangan yang berlaku di bengkel boleh jadi object failure ataupun juga human failure, human factor failure. Maknanya dekat sini kemalangan yang disebabkan oleh kecuaian yang menggunakan sikap pengguna iaitu sikap kita lah yang cuai dalam nak mengendalikan peralatan-peralatan di bengkel ni. Contoh kalau kita pakai pemotong yang tidak sepatutnya. Contoh pemotong tu digunakan untuk kabel yang bersaiz besar, kita guna untuk kabel yang lampu. Kita guna untuk kabel soket, kita guna kabel yang 2.5. Tapi kita nak potong, kita guna alatan yang besar. Yang sepatutnya kita guna untuk yang sepatutnya kita guna untuk kabel-kabel besar. Okey, ini tak bersesuaian. So, ini adalah antara kecuaian-kecuaian yang biasa dilakukan lah yang biasa berlaku di bengkel. Okey. Selain itu juga adalah tidak mematuhi tanda amaran, jangan hidupkan bekalan tanpa kebenaran. Ini juga telah saya juga selalu sarankan saya juga bersama dengan membantu bengkel, selalu sarankan kepada pelajar supaya dan ingatkan kepada pelajar supaya jangan hidupkan bekalan. Jangan masukkan bekalan tanpa kebenaran. Ini disebabkan kebiasaan kita akan adakan ujian litar bukan ujian tulis ujian litar sebelum kita masukkan current. Bila masukkan current itu bermaksud bila kita alirkan bekalan bermaksud litar tu dah boleh berfungsi secara sepenuhnya. Kita dah lakukan ujian litar mati. Apakah ujian litar mati yang kita kena buat? Kan ada beberapa ujian litar mati kita kena buat, contohnya ujian keterusan, ujian perkutuban. Okey, itu semua ujian kita kena lakukan terlebih dahulu sebelum kita masukkan bekalan. Baik, selain itu juga penggunaan elektrik dan mesin tanpa kebenaran juga ini boleh diaplikasikan di mana-mana Contoh awak pergi bekerja di satu bidang, awak kerja dalam bidang awak rekon ke, awak buat wiring ke, awak buat apa-apa pun. Jikalau tiada kebenaran nak guna satu barang, jangan guna. Eh? Ini sebab itulah ini juga terdapat faktor lah kenapa kecuaian. Sebab biasanya uh, barang kita tak tahu kan. Barang tu bukan kita punya, tapi kita nak pakai untuk nak siapkan kerja kita. Kita tak tahu bahawasanya yang sebelum-sebelum ni barang tu memang tak pernah diguna. Tapi tiba masanya dia ada depan mata kita, kita nak pakai. Tak Kita tak tahu kenapa dia tak diguna. Mungkin dah ada rosak sikit. Ha, dah diasingkan terlebih dahulu ke? Tapi awak tengok benda tu kan. Selain itu juga, janganlah bergurau senda dan bermain-main. Saya rasa awak semua dah tahu benda ni Tak ada. Okey, seterusnya adalah kemalangan disebabkan peralatan dan mesin. Ini juga disebabkan oleh barang yang tidak diselenggara dengan baik dan tidak disimpan dengan baik.
Kalau sambatan elektrik, contoh fuse soket, semua ada itu tadi kan. Beberapa fuse soket tak jadi. Okay. So, itu adalah mungkin kalau kita masukkan bekalan, mungkin itu akan rosak. So, kita buat ujian terlebih dahulu dan kita kenal pasti semua peralatan kita berfungsi dengan baik, barulah kita masukkan bekalan. Sebab itu juga boleh jadi satu kemalangan. Dan juga langkah-langkah keselamatan, utama kekemasan kebersihan bengkel. Kebersihan ni bukan sekadar nak sedap mata memandang, tapi juga dia mengelakkan untuk berlaku keselamatan. Sebab itu dia adalah salah satu daripada langkah keselamatan yang perlu diambil. Contoh, apabila bengkel bersepah, awak terpijak barang sana sini, barang tajam, barang untuk nak potong kabel ada, skru ada, awak terpijak benda tu kan dah luka, kan? Awak boleh terjatuh. Okey, baik. Menekan diri semasa penggunaan mesin. Pastikan awak tahu mesin yang nak digunakan tu berfungsi untuk apa. Kalau tak pernah guna, minta tunjuk ajar daripada orang PIC lah, person in charge. Okey, baik. Seterusnya, jenis-jenis api kebakaran dan pemadam api. Sila ambil perhatian, pemadam api. Ada beberapa kelas, iaitu kelas A, B, kelas C, D dan E. Contoh, api berpunca daripada bahan berpejal, itu kategori kelas A. Berpunca daripada cecair, itu kelas B. Berpunca daripada gas, itu kelas C. D adalah berpunca dari logam, magnesium, aluminium ataupun natrium. Manakala kelas E berpunca daripada bahan masakan seperti minyak, minyak masak, lemak ataupun apa-apa yang berkaitan dengan minyak masak. Daripada bahan masakan. Okey, jenis-jenis pemadam api. Ada berapa dekat sini, ada beberapa jenis. Salah satunya adalah ABC. Ini paling senang nak ingat. Pemadam api serbuk kering, ABC. Jenis api yang boleh dipadamkan adalah seperti yang kita tengok tadi. Adalah berciri A, B dan C. Kemudian pemadam api jenis karbon monoksida. Kemudian pemadam api jenis serbuk kering. Juga ada menggunakan CO2, karbon. Selain itu juga, selain daripada pemadam api yang jenis warna merah, warna hitam dan warna biru ni, boleh juga antara lainnya juga adalah pemadam api yang menggunakan karbon dioksida. Sebab apa? Sebab oksigen kan membantu pembakaran. So kita tidak menggunakan oksigen dalam pemadam api. Sebab itulah kita gunakan karbon dioksida. Okey. Ini adalah beberapa kaedah CPR, mulut ke mulut. Cara ini digunakan oleh kanak-kanak dan dewasa. Kaedah mulut ke mulut. Ini adalah sebelum saya masuk CPR, ini juga awak perlu tahu bantuan pemulihan pernafasan. Ada beberapa kaedah yang kita boleh guna. Satunya mulut ke mulut. Yang keduanya kaedah Holger-Nielsen. Ketiga adalah kaedah Schaefer. Keempat, tekanan luar kardiak. Dan juga kaedah Sylvester. Ingat kaedah-kaedah pernafasan ni. Ada berapa kaedah ni? Ada 5 dekat sini. Okey, seterusnya kita tengok terus kepada peralatan pendawaian. Apa peralatan pendawaian yang awak telah gunakan selama buat projek-projek di bengkel? Mungkin selama ni saya telah saya menerangkan secara indirect. Saya bagi tahu, okey, awak pergi ambil tukul. Pergi ambil pelayar, pergi ambil kabel cutter. Okey. Pergi ambil apa? Pemangkas pokok tu kan. Apa dipanggil? Uh, yang warna oren yang pakai tu. Okey. So, dalam kelas ni dalam sesi kali ini saya akan terangkan secara lebih terperinci berkenaan dengan apa yang dimaksudkan dengan perkakasan-perkakasan tersebut dan apakah tujuan sebenarnya digunakan. Seperti yang boleh tengok, nombor satu tu adalah tukul Warrington. Okay, tukul Warrington beza dengan tukul kuku kambing. Perbezaan yang ketara adalah tukul Warrington tak ada bahagian kita nak buka paku. Baik. Maknanya satu bahagian adalah bulat, satu bahagian ni, bahagian atas ni adalah pipih. Berat ditentukan mengikut berat kepala. Bukan total length. Dia ditentukan melalui berat kepala.
Manakala yang kedua ni adalah pelayar muncung tirus, atau kita panggil long nose plier. Dia digunakan untuk pegang objek di ruangan yang sempit dan sukar. Contoh dalam dalam awak punya DB kan, susah nak ketatkan ataupun nak masukkan kabel copper tu, kita boleh gunakan pelayar muncung tirus. Okey, kemudian adalah penjalur wayar atau fogging wire. Awak boleh tengok kat sini, dia ada dua, dia ada dua mata dekat depan, iaitu untuk memotong dan juga untuk kita jalurkan. Kita nak buang bahagian penebat. Selain awak guna gunting ataupun yang warna oranye tu apa, pemotong pokok tu, ini adalah alatan yang paling sesuai untuk kita jalurkan kabel. Sebab di bahagian depan ni, dia dah sediakan mata untuk saiz-saiz tertentu. Okey. Kemudian kita guna pelayar gabung untuk kita nak tarik dia punya, apa panggil? Dia punya penebat. Kan kita dah potong untuk keluarkan kita punya timah. Dan nak tarik tu mungkin ketat, kita boleh gunakan pelayar gabung. Cordless drill juga awak dah gunakan untuk memasang dan buka skru pada aksesori elektrik. Untuk yang kecil, kita mungkin boleh gunakan screwdriver sebab cordless drill ni biasanya agak kuat. Dia punya kuasa dia. Awak boleh pusing kat situ kan, top dia tu, daya kilas, daya pusing dia tu berapa awak nak pakai. Kemudian kita ada side cutter, iaitu pemotong wayar sisi. Kita ada hammer handrail. Dia berbeza dengan handrail ni. Handrail ni untuk skru, untuk kita nak masuk, buka dan keluarkan skru ataupun untuk buat lubang kecil-kecil. Manakala hammer handrail ni kita nak buat lubang yang besar, lubang nut ataupun skru pada batu dan logam. Kalau kayu yang biasa pakai mungkin cukup sekadar cordless drill, cordless handrail ni. Manakala kalau hammer, dia ada perkataan hammer, dia boleh tebuk dinding konkrit pun yang tebal tu, dia boleh ketuk ataupun dia boleh tebuk. Dengan syarat menggunakan mata yang sesuai. Baik, PVC cutter untuk potong pipe PVC. Sama ada awak nak menggunakan gergaji pun boleh. Nak pakai PVC pipe cutter adalah yang terbaik. Namun, sentiasalah berhati-hati dengan PVC pipe cutter. Sebab matanya sangat nipis dan sangat tajam. Sangat-sangat tajam. Kemudian, awak boleh tengok nombor 9 ni pula adalah kita punya screwdriver. Terdiri daripada dua jenis, iaitu skru mata Phillips dan juga skru mata rata. Baik, gergaji besi, saya rasa awak dah tahu macam mana nak guna dia, nak pasang. Kemudian, test pen, sesiku L dan juga multimeter dekat sini. Multimeter. Multimeter ni penting sebab apa? Sebab salah satu alat yang kita gunakan nak buat ujian sebelum masuk bekalan arus elektrik. Ya. Ini akta bekalan, saya boleh baca akta bekalan. Okey, tumpukan perhatian kepada aksesori yang biasa digunakan dan juga alat tambah yang biasa digunakan dalam pendawaian elektrik. Okey, nombor 1 adalah pembenggang lampu. Ini adalah pemegang lampu. Sentiasa diingatkan, pemegang lampu boleh jadi dua type. Satu screw in, satu lagi dipanggil pendant. Satu screw in, satu lagi kita panggil pendant. Screw in tu maknanya yang awak pusing mentol, dia lekat. Kalau pendant, dia ada clip. Maknanya awak masuk tu pusing sikit je. Masuk dalam dia punya clip dia tu, dah boleh berfungsi dia punya mentol dia tu. Itu dipanggil pendant. Okey, baik. Pendant ni kita panggil dia pangkal kilas. Kalau boleh tengok dekat sini. Ni clip dia. Masukkan, dia punya ada satu senggatan dekat situ. Satu senggatan dekat situ untuk kita lekatkan kita punya ataupun kita masukkan kita punya lampu di situ. Itu dipanggil pangkal kilas ataupun pendant.
Kemudian adalah rose ceiling. Rose ceiling adalah aksesori yang mempunyai tamatan yang digunakan sebagai punca bekalan bagi pendawaian tetap. Maknanya pendawaian yang tidak dialih-alih, ditetap di dekat situ. Kita guna rose ceiling. Kita ada soket keluaran, soket outlet 13 ampere, kita ada 5 ampere, kita ada 15 ampere, kita ada soket universal 10 ampere, kita ada soket metal outlet. Saya pasti kita akan jumpa lagi metal outlet pada kursus pendawaian industri. Okay, baik. Kemudian ini adalah beberapa jenis switch. Kalau boleh tengok, one way, one way. Maknanya satu hala. Awak tekan satu buka, tekan atas dia tutup. Tekan bawah dia buka, tekan atas dia tutup. Macam lampu biasa. Macam switch lampu biasa. Kemudian kita ada switch dua hala. Di mana switch dua hala ni, dia biasanya kita gunakan pada lampu tangga dan juga lampu toilet yang berkongsi bilik air kan. Lampu bilik air yang berkongsi antara dua bilik. Okey, baik. Kemudian kita ada switch perantaraan. Kalau boleh perasan dekat sini, antara switch satu hala, switch dua hala dan switch perantaraan, dengan jelas awak boleh tengok switch satu hala tu hanya ada dua tamatan dekat belakang. Hanya ada dua. Satu masuk current, satu keluar. Iaitu satu masuk common, satu keluar pergi load. Ataupun satu keluar pergi lampu. Ya? Untuk switch dua hala pula, dengan jelas awak boleh tengok dia ada tiga tamatan dekat belakang. Pastikan awak tumpu perhatian pada perbezaan untuk ketiga-tiga jenis switch ni. Nanti silap pasang merata-rata, nanti terbuka lampu sana, terbuka lampu sini, terbuka lampu bilik sebelah. Untuk switch dua hala, dia ada tiga tamatan. Tiga tamatan. Satu in, iaitu daripada DB masuk kepada switch ni. Masuk pada switch, iaitu ditulis itu common plus. Common sentiasa warna merah. Sentiasa warna merah dalam lukisan awak. Okey, kemudian ada dua. Ada dua lagi tamatan untuk satu pergi ke switch satu lagi. Sebab dia ada dua switch, dia kawal satu lampu kan. Maknanya dekat sini, dua kabel lagi ni, kan dia ada tiga semua. Satu daripada DB, dua lagi ni pergi switch ke sebelah. Maknanya dekat situ dia boleh on ataupun off. Dia boleh sambung antara satu switch dan sambung lain. Pastikan tak ada dalam nota. Tak ada dalam nota, saya nak bagi tahu. Switch dua hala, bila nak kawal lampu, partner dia tu pun switch dua hala. Nanti ada yang pasang switch dua hala dengan switch perantaraan, switch dua hala dengan switch satu hala. Lepas tu tanya kenapa tak jadi, kenapa tak menyala, kenapa rosak. Sebenarnya penggunaan switch tu yang salah. Kalau switch dua hala, partner dia tu mesti switch dua hala. Dia tak boleh jalan seorang. Dia mesti jalan dua orang. Manakala switch perantaraan, dia tak jalan dua orang, dia jalan ramai-ramai. Switch perantaraan, awak boleh tengok kebiasaannya aplikasi digunakan adalah di tangga-tangga, bukan tangga masjid, dia digunakan di tangga-tangga rumah-rumah yang tinggi ataupun high-rise building. Maknanya dekat sini, switch perantaraan, satu switch tu dia boleh kawal beberapa tingkat. Beberapa tingkat lampu. Dan juga, contoh awak berada tingkat 1, awak boleh buka untuk 5 tingkat. Dan juga awak berada pada tingkat 3, awak boleh buka juga untuk 5 tingkat dan boleh padam untuk 5 tingkat. Itu switch perantaraan. Dari depan nampak sama. Pusing belakang baru kita tahu itu adalah jenis apa. Switch perantaraan ada 4 input. Ada 4 lubang yang kita kena dawaikan ataupun kita kena wiringkan. Harap faham. Baik, seterusnya switch metal satu hala. Switch metal satu hala ni maknanya dia sama macam switch satu hala yang tadi, tapi cuma dia besi. Biasanya digunakan pada industrial grade, iaitu kita gunakan di industri. Tak guna dekat rumah. Nak guna boleh, tapi nampak tak berapa cantik ataupun tak berapa sesuai. Nak guna boleh. Switch loceng, boleh tengok dekat sini dalam loceng tekan. Tapi dia spring, dia tak adalah switch loceng ni, awak tekan, dia bunyi je loceng tu, tak dan juga tak. Maknanya awak tekan tu, awak lepas dia akan patah balik. Dia ada spring dalam tu.
Awak tekan, dia bunyi ting tok, awak lepas dia balik. Dia tak adalah awak tekan tu dia bunyi nak terus sampai awak tutup. Tak. Okey, baik. Kemudian kita ada switch pemalap. Switch 3 kutub 3 hala. Switch pemalap ni biasa dimmer lah. Nak kalau terasa terang sangat, awak boleh malapkan dia punya cahaya. Okey, kemudian kotak fuse agihan PFA seperti yang ini saya dah terangkan, saya rasa ini adalah kali ketiga. Dalam KFA kita, kotak fuse agihan juga dipanggil sebagai distribution board. Biasanya kita ada beberapa komponen penting. Jenis komponen. Bukan bilangan, jenis komponen. Nombor satu kita kena ada adalah main switch. Switch utama. Yang kedua, kita kena ada ELCB. Earth Leakage Circuit Breaker, supaya bila ada kilat sabung menyambung di musim tengkujuh, rumah kita tidaklah meletup TV kita yang mahal-mahal, aircon kita yang mahal-mahal, tak meletup, tak rosakkan kita punya alatan dapur, tak rosakkan kita punya alatan TV ataupun alatan-alatan elektrik kita yang lain. ELCB. Yang ketiga ada MCB. MCB. MCB ni adalah Miniature Circuit Breaker, iaitu pemutus litar kecil akhir. Litar kecil akhir ni contoh, untuk lampu kita dipanggil 1 litar. Untuk soket 1 litar lain pula. Dia tak berkongsi 1 MCB. Itu saya cakap. Jenisnya berbeza, bilangannya tak sama. Jenis berbeza. Kena ada 3 jenis ni. Main switch, ELCB ataupun MCB dan juga MCB. MCB boleh jadi banyak jenis. Main switch, kalau tak ada main switch, kita boleh pakai double pole MCB. Tujuannya sama. Tujuan double pole MCB adalah sama dengan main switch. Boleh digunakan salah satu. Sama juga dengan ELCB. Sama ada awak pakai Earth Leakage Circuit Breaker pun boleh. RCCB pun boleh. RCD pun boleh. Tak kisah mana-mana, janji salah satu ni ada dalam awak punya KFA ataupun Distribution Board. Ya? Baik. Saya harap boleh faham dekat situ. Antara aksesori-aksesori lain yang biasa kita gunakan di dalam pendawaian kita adalah photocell. Ini saya tak sempat guna itu hari, tapi jikalau ada rezeki terjumpa lagi sem depan ataupun sem berikutnya, insya-Allah kita akan pakai. Okey, nama aksesori ini adalah photocell. Photocell ni adalah apabila gelap je lampu automatik menyala. Dia adalah sejenis switch yang berfungsi mengikut cahaya. Ada cahaya dia berfungsi, tak ada cahaya dia mati. Seterusnya DOL, Direct Online Starter, berfungsi sebagai switch mengawal aircon ataupun motor elektrik. Motor-motor elektrik kita gunakan DOL, Direct Online Starter. Ini adalah kotak PVC, dia panggil PVC base. Ukuran standard je 4x4 ataupun 4x8 ataupun 4x12 inci. Okey. Boleh didapati dalam bentuk berkembar, single ataupun 3. Kemudian ini adalah regulator fan. Kita nak slowkan kipas, kita nak lajukan kipas. Dia sebenarnya adalah alatan yang mengawal arus elektrik. Lagi banyak arus yang dibekalkan, maknanya kita pusing pada 5 tu paling laju kan, maknanya arus paling tinggi pada nombor 5. Nombor 1 bermaksud apa? Arus paling rendah. Kosong, tak ada arus. Ya. Ini adalah base dia, regulator, switch pemanas, water heater switch. Ni adalah timah pendawaian. Ni adalah ELCB seperti saya cakap tadi, main switch. Pemutus litar arus kenit, litar kecil akhir, MCB. MCB. Kita kilowatt jam, penghubung neutral, iaitu neutral link. Dia bukan neutral bar, neutral link. Neutral link ni dekat
daripada TMB punya, nak masuk daripada kepada kita punya rumah kan. Kita gunakan Neuralink. Ini adalah simbol-simbol wiring. Saya pasti awak semua dah mahir pasal benda ni sebab kita dah melukis dua jenis litar Baik, litar akhir pengguna. Okey, litar akhir pengguna ni kita ada nombor satu adalah litar kawalan. Litar kawalan adalah sequential ataupun urutan daripada mana arus tu datang. First, kita boleh tengok dekat sini daripada kotak simpang. Kotak simpang ni biasa kalau taman awak ada satu kotak simpang. Kotak simpang dia akan bagi kepada fuse perkhidmatan dan rangkaian neutral. Ini ni bukan tugas kita. Ini adalah di bawah bidang kuasa TMB. Sampai ke meter kilowatt jam pun TMB akan supply. So, kita hanya perlu tahu kotak simpang di mana fuse perkhidmatan dan juga neutral link. Kemudian kita tengok meter kilowatt jam. Jangan kita pasang benda ini. Yang kita pasang. Switch dan fuse utama dah masuk ke DB, barulah tanggungjawab kita untuk buat. Kemudian dah masuk switch dan fuse utama, kita akan masuk pada pemutus litar arus paki, ELCB kan. Kemudian kotak agihan. Baik. Dekat sini awak boleh tengok ini contoh litar skematik. Ini adalah skematik diagram bagaimana secara gambar rajah besarnya ataupun secara aerial view-nya kita tengok. Mana live masuk, mana cut out. Meter kilowatt jam, dia akan masuk kepada main switch. Dia akan pergi kepada ELCB yang 60 ampere, barulah masuk kita punya MCB. MCB banyak. Awak akan ada peti 7 kan, TV ada 14. Dekat situ semua. Semua dekat MCB. MCB tu dia boleh jadi banyak, boleh jadi sikit. Lagi sikit beban, lagi sikit lah MCB awak pakai. Okey. Seterusnya Okey, ingin saya terangkan, ingatkan di sini untuk litar kecil akhir yang menggunakan 16 ampere punya soket, 16 ampere punya MCB. Pendek cerita yang awak pakai 2.5 punya kabel lah, 2.5 mm punya kabel. Maksimum bilangan soket awak boleh pakai berdasarkan keluasan. Di bawah 100 kaki persegi, sambungan yang digunakan adalah secara jejari adalah sebanyak 6 kotak sahaja ataupun 6 unit sahaja. Manakala secara gelang, sambungan itu digunakan secara gelang untuk soket. Ni soket saya cerita soket 100 kaki persegi, soket litar gelang adalah infinity. Kalau muat 14,000 lah awak letak. Dia infinity, boleh letak banyak. Tapi keluasan dia hanyalah 100 kaki persegi. Kalau litar jejari, soket awak tu 6 maksimum. Litar gelang infinity. 100 kaki persegi. Baik. Litar pencahayaan. Litar pencahayaan terbahagi kepada dua. Satu adalah untuk litar lampu, satu lagi litar kipas. Walaupun kipas kita tu, kalau kipas 3 bilah biasa tak ada lampu, juga tergolong dalam litar pencahayaan, di mana dia menggunakan kabel hanyalah 1.5. Soket 2.5 sebab dia menggunakan kuasa. Lampu hanya bekalkan lampu ataupun angin kipas saja 1.5. Dia tak perlukan yang tebal-tebal. Baik. MCB pula digunakan untuk lampu dan kipas hanyalah 6 ataupun 10 ampere. Either one. Nak guna 6 boleh, nak guna 10 boleh dan maksimum. Lampu dan kipas. Bukan lampu campur. Bukan lampu dan juga kipas Maknanya hasil campur lampu dan kipas awak maksimum adalah 10 unit.
adalah 10 unit. Baik. Ini adalah contoh litar kecil akhir yang mengawal mentol. Baik. Awak tengok dekat sini. Ini daripada common plus. Seperti saya cakap tadi. Ini adalah switch satu hala. Daripada common plus yang warna merah ni masuk dekat C. C plus ni adalah common plus. Kalau pusing belakang, awak punya switch tu awak boleh nampak dia tulis itu common. Daripada DB masuk situ dulu. Kemudian daripada switch yang pergi kepada lampu ni adalah kabel berwarna putih. Manakala dia patah balik, mestilah ada kabel neutral dan juga kabel bunyi. Okey, satu switch mengawal dua buah lampu ini dipanggil dia sambung secara sesiri. Awak tekan satu lampu awak tekan satu switch, dua lampu menyala. Okey, baik. Litar jejari. Litar jejari adalah litar pendawaian biasa yang kita tengok biasa yang saya dah cakap baru saya terangkan tadi. Menggunakan MCB saiz 16 ampere ataupun 20 ampere. Either one, tak kisah. Boleh janji dia disambung secara jejari. Berbeza dengan secara gelang. Dengan secara gelang, MCB digunakan adalah sebesar 32 ampere. Kalau jejari, awak boleh pakai 16 ataupun 20 sebab maksimum dia 6. Manakala untuk litar gelang, maksimum dia infinity sebab tu awak nak kena pakai saiz dia 32 ampere. Sebab bila infinity ni, mungkin awak nak letak situ 20-30 soket. Kuasa yang diperlukan sangatlah besar dan banyak. So, tenaga arus yang dikehendaki tu boleh ditampung oleh 32 ampere. Maknanya lebih 32 ampere dia akan tendang. Dia akan tutup balik dia punya. Dia akan switch off MCB. Dia akan terpelentik. Dia akan trip. Syarat-syarat pemasangan litar jejari 2.5 mm 30 meter kaki persegi ataupun 100 kaki persegi 30 meter persegi ataupun 100 kaki persegi. Yang dibenarkan adalah 6 soket sahaja. Baik. Litar gelang. Litar gelang berbeza dengan litar jejari. Litar jejari daripada nombor 1 ke nombor 2 ke nombor 3, nombor 4, dia habis dekat nombor 4. Manakala litar gelang, apabila dia bersambung antara soket 1, soket 2, soket 3, soket 4, soket 5 dan soket 6, dia akan patah balik pergi kepada distribution board. Ini adalah contoh pemasangan litar gelang. Saiz kabel 2.5 mm, tiada had unit dalam keluasan 30 meter persegi ataupun 100 kaki persegi dan juga menggunakan kabel bersaiz 2.5 mm. Tak perlu. Okey, faktor kepelbagaian. Faktor kepelbagaian adalah nama je faktor kepelbagaian. Sebenarnya ni adalah salah satu matematik. Salah satu pengiraan anggaran. Dia nak kira arus tu berapa total kita pakai semua. Kita gunakan namanya adalah faktor kepelbagaian. Okey, baik. Contoh ini adalah kelonggaran bagi kepelbagaian. Lampu 60% daripada jumlah permintaan arus. Kuasa 100% daripada jumlah permintaan arus sehingga 10 ampere tambah 50% daripada mana-mana arus yang melebihi daripada 10 ampere tadi. Pengakasan masak 10 ampere tambah 30%. Pengakasan pemanas air 100% boleh digunakan. Pemanas air yang ada termostat tu, yang termostat dia pusing tu, pelbagaian tidak dibenarkan. Manakala susunan standard litar akhir 1% daripada permintaan terbesar. Berapa yang terbesar kita, 100% daripada tu kita boleh supply. Tambah 40% lagi daripada permintaan arus bagi setiap litar yang lain yang bersambung. Okey, baik. Contoh pengiraan. Ini yang penting dekat sini.
Ini yang penting. Harap awak faham. Sebuah rumah kediaman memerlukan bekalan fasa 240 volt. Biasanya dekat rumah kita 240, 235 volt. Itu ditetapkan oleh pihak TMB, pihak yang berkuasa lah. Antara Suruhanjaya dan TMB tu, itu telah ditetapkan dengan kita punya frekuensi sebesar 50 Hz. Mempunyai beban di bawah. Kita ada 12 biji lampu filament 60 watt. Besar 60 watt ni. Kalau sekarang kita pakai LED pun, kalau LED kita 18 watt tu pun boleh menerangi alam, apatah lagi lampu filament 60 watt ni. 60 watt ni kuasa dia sangat besar kita pakai. Dan 60 watt tu kita ada 12 biji dalam rumah kita. Memang semacam funfair. Memang terang benderang. Okey, cara nak guna dia adalah kita nak tahukan berapa arus yang kita perlukan. Contoh, I sama dengan P over V. 12 kali 60 kita dapatkan apa? P sama dengan 12 kali 60 watt bahagi dengan V kita 240. Sebab satu lampu kita ada 60 watt, membekalkan 60 watt. So kita ada 12, so kita kali dengan 12, kita bahagi dengan voltan yang dibekalkan di MV sama dengan 240, kita akan dapat kita gunakan sebanyak 3 ampere. So, pentingnya penggunaan LED dekat sini, ramai sekarang telah berubah daripada, saya rasa benda ni berteknologi ni 10-15 tahun ni, ramai orang telah beralih kepada teknologi LED, lampu menggunakan LED lah. Walaupun LED tu tak dapat repair. Contoh dah habis penggunaan LED, dia ada dia punya ni setiap lampu LED dia ada dia punya tempoh dia Dia digunakan, mungkin dia diukur dari segi berapa lama masa dia digunakan. Contoh, satu lampu LED brand sedemikian dapat on selama 5,000 jam. Ada lampu LED dia digunakan sebanyak mana dia dipetik on atau off tu. Dia on, off. Sebanyak mana dia petik. Mungkin dia boleh guna sebanyak 5,000 kali switching on atau off. Tapi kebanyakannya kita tengok berapa lama dia digunakan lah untuk brand-brand yang biasa kita gunakan. Ini bergantung kepada pengeluar bergantung pada pengeluar. So, untuk pengeluar setakat ni, kalau LED 18 watt tu sangatlah terang. Biasanya orang pakai 6 watt saja ataupun 4 watt saja di rumah sudah memadai. So, kalau 4 watt, awak boleh pakai berapa biji lampu dekat rumah? Kan banyak tu, beratus-ratus tu. Sebab ini satu biji 60. 60 watt. Sekarang awak punya satu biji tu 6 watt ataupun 4 watt saja. Maknanya, satu lampu awak ni, kalau awak pakai lampu filament, satu lampu filament bersamaan dengan 10 biji lampu LED berkekuatan 6 watt tetapi kecerahannya sama. Kan dapat menjimatkan arus elektrik kat situ. Kan dapat menjaga alam sekitar. Okey, baik. Kemudian kita ada lampu Kalimantan 40 watt, ada 10 biji. Ini adalah contoh penggunaannya adalah P kali 1.8 kali berapa biji bahagi dengan 240 kita dapat 3 ampere. 66% daripada beban penuh. Beban penuh kita berapa? 3 ampere kan? Adalah 66% kali 3 sama dengan 1.98. Arus anggaran kita hanyalah 1.98 sahaja. Tak banyak. Sama kaedah pengiraannya digunakan untuk keseluruhan liter. Contoh pemanas air. Tak payahlah pemanas air, kita guna pemasak. Pemasak kita tu kita gunakan 7 kilowatt sebab pemasak ni agak besar. I P over V sama dengan 1 kali 7 kali 1000 bahagi 240 volt. 240 volt tu memang tetap sebab itu adalah daripada TMB. Kalau keluar dalam soalan nanti tak ada punya awak 240 kawan awak pakai rasa nak pakai 11 kilovolt. Tak. Semua 240 semua sama dalam Malaysia ni sama. Di standardkan benda tu. Okey, baik. Ini adalah kaedah-kaedah penggunaan pengiraan faktor kepelbagaian.
Seterusnya sistem bekalan elektrik secara arus terus dan ulang alik. Ulang alik dikenali sebagai AU, arus terus sebagai AT. Okey. Spesifikasi bekalan elektrik dibekalkan kepada pengguna standard adalah mengikut standard so cakap tadi dia mengikutkan standard. Dia tak boleh rumah awak ni 240, rumah jiran pakai 300, kampung awak pakai 600, tak ada. Semua pakai 240 semua. Untuk kediaman 240 distandardkan mengikut MS IEC 638 punya spek. Okey, ini adalah jenis-jenis stesen jana kuasa elektrik. Bagaimana elektrik ini terjana? Bagaimana elektrik ini terjana? Elektrik ini terjana daripada beberapa jenis stesen jana kuasa. Contoh, hidro, menggunakan air. Dia empangan biasanya. Air. Kita boleh menggunakan steam, iaitu kita masak air tu. Contoh, kita masaklah air tu. Nanti steam tu keluar, benda tu lah yang akan menggerakkan mechanical punya parts supaya kita dapat rotation, energy dan elektrik terhasil. Kemudian kita ada elektrik gas, kita ada diesel, kita ada nuklear dan juga kita ada kitar padu. So sekarang sama juga dengan angin, angin pun ada. Angin kan di Netherlands tak silap saya 40%, 50% dia daripada angin. Sebab sana angin kuat antara faktor yang kita kenapa kita pakai sesebuah negara tu dia menjana elektrik dia berdasarkan apa yang ada dalam negara ni. Contoh dekat Malaysia ni sesuai menggunakan arang batu. So kita akan import arang batu, datang kita akan bakar arang batu tu, dia akan janakan elektrik. Tak elektrik ni kita jana di Malaysia tau. Kita tak jana ni dekat Thailand ataupun dekat Sri Lanka, tak. Kita jana ni dekat Malaysia. Baik. Ini adalah contoh bagaimana dia berfungsi. Dia sebenarnya adalah kunci dia nak jana elektrik ni dari segi tak kisahlah empangan, arang batu, steam, air, angin, nuklear, solar ke, kita nak pusing turbine ni sebenarnya. Ini adalah pada mechanical part. Kita nak pusing turbine ni. Apabila minyak diesel ni kita gunakan untuk kita bakar, sentiasa bear in mind, sentiasa ingat bahawasanya tenaga tak dapat dihapuskan. Dia hanya dapat ditukar bentuk. Daripada tenaga kebakaran, tenaga haba tadi ni, dia akan berubah kepada tenaga mekanikal. Tenaga mekanikal ni lah wap. Contoh kita rebus air tadi. Wap air tadi lah yang akan tolak turbine ni. Bila turbine ni berpusing, dia akan jana arus ulang alik ataupun arus terus supaya tenaga elektrik terhasil. Itu adalah konsep asas macam mana kita nak menjana elektrik. Okey, baik. Itu adalah prinsip-prinsip kendaliannya. Prinsip jana kuasa. Okey. Prinsip jana kuasa nuklear, boleh tengok sama je. Dia hanya nak pusing turbine tu. Turbine tu adalah tenaga mekanikal yang diubah. Daripada arus terus kepada arus daripada tenaga mekanikal kepada arus ulang alik ataupun arus terus. Okey. National grid. Jenis-jenis sistem penghantaran bekalan elektrik kalau di Malaysia kita dipanggil national grid transmission line yang awak tengok ada line besar-besar tu kan, dia ada pencawang, bawah tu tak ada apa-apa, biasa ada rumput-rumput, orang ternak lembu tu kan. Okey. Atas tu dia ada voltan tinggi punya transmission. Dia nak hantar tu voltan tinggi. Dia akan pecahkan di bahagian bawah lah. Contoh dia boleh bervoltan tinggi sebesar 500 kilovolt 500 kilovolt, 275 kilovolt, 132 kilovolt. Okey, 144 ada ke tak pasti. Talian pembahagian distribution pula dia nak hantar ke sesuatu tempat uh, daripada stesen jana kuasa, dia hantar kepada Skudai,
Diskudai dia di distribution pula adalah pada kadaran 66 kilovolt. 66,000 volt 66,000. Boleh jadi juga 33,000 volt. 11,000 volt bergantung kepada apa jenis industri yang ada dekat situ. Kalau 3 fasa, voltan akan masuk 415, manakala satu fasa 240. Ini adalah fix. Jadi ini sesi jenuh kuasa. Okey, sesi jenuh kuasa dia ada transformer step up ataupun step down. Yang kita nak hantar tu kan. Macam mana jenuh kuasa ni dia boleh step up. Dia boleh hantar sampai 550,000 volt ni. Contoh dia, dia sama ratakan voltan ni kan, masuk tak tahu voltan berapa kan. Dia akan letak limit 50, contoh saya ambil 100 kilovolt. Dia akan letakkan 100 kilovolt ni apabila dia daripada menggunakan transformer lah. Transformer tu contoh masuk, dia akan keluarkan tu maintain 550 kilovolt. Dia akan maintain kan. Kalau 144 kilovolt, dia akan maintainkan 144 kilovolt ataupun 200, 320 kilovolt. Dia akan maintainkan voltan-voltan ni. Kemudian untuk step down transformer pula pun sama. Bila nak turunkan kepada 240 volt, dia akan daripada 11,000 voltan ni dia akan turunkan kepada 240. Dia menggunakan step down transformer. Transformer fungsi dia nak ubah voltan daripada arus tinggi kepada arus yang lebih bawah. Manakala step up, dia nak gunakan voltan tu daripada, dia boleh ubah voltan daripada bawah kepada yang lebih besar. Nak hantar mestilah besar, takut nanti tercicir dekat mana-mana ataupun hilang tenaganya. Dia mesti hantar yang lebih kan. Baik. Ini adalah antara sistem-sistem penghantaran yang biasa digunakan. Ingat ya, sistem penghantaran gelang, sistem penghantaran bastai, sistem penghantaran jejari, rangkaian dan juga sistem pengagihan. Okey, baik. Saya rasa itu saja untuk asas-asas kepada teori pendawaian. So nanti ambil kira lah apa yang saya tekankan tadi. So dan juga ingatlah macam mana nak buat lukisan pendawaian tu. Pasti kita ambil berat. Daripada mana live, daripada mana neutron nak keluar, bumi sambung ke mana. So semoga dapat manfaat daripada rakaman kali ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.